محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. kita pun nazilana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab
يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalal, di atas kerahmatan, kenikmatan, kemurahan, limpah kurnianya. Dapat lagi kita kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ulangan kali kedua, ulangan kali kedua kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang ni bab 5 ke bab 4? Lama tinggal tu. Bab 4 hadis yang ke? Hadis 35. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menyatakan yang tu Bolehlah, tak apa, yang tu pun tak apa. Ulang. Hadis 34. Hadatsana Hunad. Okey. 34 insya-Allah. Silap saya tak tanda dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-34 muka surat 20 kitab saya. Satu lagi kitab. Hadis 35. Okey. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Hadis 35. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Muka surat 20.
125, yang kitab besar tu 125, yang purple. Okey. Itu 20. Satu lagi 30. Okey, dia ada 3 muka surat nah. Dia ada 3 jenis, bukan 3 muka surat, 3 jenis kitab ni nah. Dan insya-Allah kita akan sama-sama baca masih lagi di dalam bab yang keempat mengenai sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara hadis-hadis yang terdahulu kita baca hadis 32 cerita tentang Sayyidatina Aisyah sikat rambut Rasulullah dalam keadaan haid. Nah, dalam keadaan Sayyidatina Aisyah haid. Kenapa dia nak cerita dia haid, lepas tu dia sikat rambut Rasulullah? Apa beza dia? Okey, saya beritahu itu yang pertama kerana bagi fahaman orang Arab jahiliah ni, perempuan haid itu dianggap sebagai kotor. Nah, kotor, tak boleh didekati. Makan sekali pun jangan. Kalau dia masak pun tak boleh sentuh, kotor. Nah, biasanya perempuan yang haid tu akan diletakkan di luar rumah sampai kering haid dia, baru dia boleh masuk tidur dalam rumah. Ataupun dia bagi tidur di dapur, ataupun di sebelah bilik ayah. Nah, punya hinanya. Dan kemudian lagi satu tujuan hadis cerita pasal Sayyidatina Aisyah dalam keadaan haid sikat rambut Rasulullah ni, cerita dia masa ni Rasulullah tengah beriktikaf dalam masjid. Bila mana Rasulullah beriktikaf dalam masjid, Nabi kalau dia sekali masuk iktikaf ni lama. Lama. Jadi ketika mana Sayyidatina Aisyah rindu nak tengok wajah Nabi SAW. Kan kita tahu rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi satu dinding. Jadi Sayyidatina Aisyah ni, dia bila adalah rumah, antara rumah isteri-isteri Rasulullah yang lain, ada tingkap yang menghadap ke arah masjid, ada yang tingkap yang menghadap ke arah belah sana. Jadi mana yang tingkap yang betul-betul menghadap arah masjid, Rasulullah akan suruh tutup tingkap, kecuali tingkap Sayyidatina Hafsah saja. Sebab apa Rasulullah suruh tutup tingkap? Sebab ketika mana Rasulullah sedang iktikaf, ada isteri Rasulullah yang akan ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tu mereka akan mai jumpa, macam kita nak tengok orang berjumpa suami isteri. Rasulullah ni dia pemalu sangat. Dia tak mau nak tunjuk dekat orang betapa romantisnya dia. Tak macam orang ni buat konten. Tayang bagi satu dunia tengok. Kamilah pasangan yang paling serasi konon kan. Jadi ketika ni Rasulullah ni dah hampir 10 hari tak balik rumah. Ramadan 10 yang terakhir Rasulullah memang tak balik rumah. Dia dalam iktikaf kecuali ketika baginda nak qada hajat saja. Hari itu bila rindu dendam Sayyidatina Aisyah ni nak mai tengok Rasulullah. Jadi suami nak bermanja dengan isteri, dia suruh Sayyidatina Aisyah sikat rambut dia. Jadi dia pergi dekat tingkap tu, masjid tu, dia kata dekat Sayyidatina Aisyah, tolong sikat rambut dia. Dan Sayyidatina Aisyah dalam keadaan haid. Dia kata boleh masuk jikalau satu keperluan. Ni hadis, bila atas satu keperluan Rasulullah nak sikat rambut, Aisyah dah haid. Jadi dia kata boleh masuk. Maknanya bukanlah kotor hina sangat perempuan tu, sampai hampa tak bagi dia tidur dalam rumah, sampai hampa suruh dia tidur di luar ketika mana dia haid. Dan apabila satu keperluan dalam masjid pun dia masuk pergi ambil sikat Rasulullah dan disikat rambut Rasulullah. Dan ketika tu dia taklah berlama-lama. Dalam tu ada riwayat kata dia Rasulullah ni duduk di tepi tingkap. Jadi Sayyidatina Aisyah duduk di sebelah luar tingkap, sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah akan beritahu, jikalau suami isteri nak bermesra walaupun halal, tapi haram kalau nak tunjuk-tunjuk kat orang. Dan ni kalau depan orang bukan main. Sayang selalu. Bila belakang orang,
Pok hang, kan? Ibu Muak hang dengan pok hang je. Ambil hang. Okey. Sama hadis hadis yang ke-35 masih lagi berkenaan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan an al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjul illa ghibah. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami merapikan rambut secara berlebihan kecuali hanya sekali. Yang ni satu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Janganlah asyik nak duk sikat rambut sangat. Sat lagi buka helmet sikat dah. Sat lagi nak masuk kedai sikat pula. Sikat tu duk ada dalam poket hingga sentiasa sikat rambut. Mau macam nak terkelebok kulit-kulit kepala mensikat rambut. Rasulullah kata tak usah sikat sangat-sangat lah. Ini antara larangan sebab dengan mempunyai beberapa sebab. Pertama, kalau orang yang suka sikat sangat rambut dia ni, di antaranya dia akan menyebabkan rambut tu luruh. Boleh melayang. Kalau kata duduk makan, mungkin masuk dalam tempat makan. Ataupun kalau dia tak luruh lagi pun dia dah tercabut daripada akar umbi dia. Pasal apa? Sikat sangat kot. Cukuplah sekali saja sikat. Ni sampai bubu sikat dalam poket tu punya nak sikat rambut. Kan? Ada yang jenis. Tak lagi bawa kalau sikat. Tak lagi bawa kalau sikat. Ini perbuatan yang makruh. Terlampau. Ini bersangatan sangat-sangat. Dan yang mana kata Nabi SAW, memang Nabi suka jaga penampilan, kan? Nabi suka menjaga penampilan. Sebab kita baca hadis yang terdahulu, yang mana Nabi ni punya jaga rambut dia, kadang-kadang dia macam jadi saudagar minyak. Dia punya bubuh minyak di kepala dia tu, kan? Sampai bila dia nak pakai kopiah dia tu, dia kena lapik dengan satu kain, agar minyak di kepala tu tak mengenai kopiah dia, tak lekat. Kadang-kadang dan sahabat kata kadang-kadang ada lekat warna minyak tu ke kuning-kuningan. Baginda memang suka meminyakkan rambut sebab Nabi dia nak kemas saja. Tapi jangan terlampau sikat kerana menjaga penampilan itu cukup sekadar perlu sekali. Jangan sangat-sangat. Jangan sangat-sangat. Sebab Allah Ta'ala suruh kita lebih jaga penampilan hati daripada menjaga penampilan fizikal. Itu maksud Rasulullah. Cukup-cukuplah sekali. Dan Rasulullah SAW ni ada dalam satu hadis. Dia berpesan, dia suruh muliakanlah rambut kamu bagi orang yang ada rambut. Muliakanlah rambut kamu bagi orang yang ada rambut. Maknanya menjaga dia, jaga di antara benda yang kita kena jaga iaitu rambut. Di antara sebab-sebab dia. Sebab-sebab. Walaupun kita perempuan pakai tudung, kan? Bukan tak buka sampai bila-bila dah. Bila kita buka, kalau rambut kita tak jaga, pertama dia menghadirkan penyakit. Sama ada penternakan kutu ataupun kelem momok. Ataupun kelem momok. Kalau kita tak jaga, akan hadirlah makhluk-makhluk tersebut menyebabkan berbau. Orang nak duduk dekat kita pun tak seronok. Tak kira lah sama ada kita ada suami ataupun kita tak ada suami. Jadi kalau kita tak ada suami, mungkin kita akan duduk dengan kawan-kawan kita. Walaupun dalam tudung, bila benda tu kita tak jaga, dia akan berbau. Sesungguhnya bau yang busuk itu adalah mengundang syaitan duduk di sekitar kita. Sementara berbau yang harum, bau-bau yang wangi itu mengundang para malaikat untuk berdampingan dengan kita. Ini Rasulullah kata jaga, muliakanlah rambut. Dan di antaranya Rasulullah juga mengajar orang yang memotong rambut hendaklah potong pada keseluruhannya. Maksud dia bukan cukup bagi botak. Jangan bagi potong kat sini tinggal kat tengah. Kan?
Pasien kan dia macam bagi nipis kan kat sini. Tinggal kat sini tengah bagi terpacak ke kan. Ke bagi panjang ke kat depan. Ataupun kadang cukup bagi sebelah kat sini, sebelah ni bagi panjang. Ini perbuatan makruh. Ini perbuatan makruh. Yang potong rambut sikit-sikit. Ada yang macam depa ukiang pula. Kan? Bagi relang tu. Itu makruh. Sebenarnya perbuatan tu Rasulullah kata ia menyerupai tentera musyrikin Rom. Orang Rom waktu berperang dengan Rasulullah dan para sahabat, macam tu depa punya rambut fashion. Rasulullah kan dia tak suka bagi sama langsung dengan fashion orang-orang musyrikin. Jadi dia akan tegur para sahabat yang mana yang cuba nak terikut dengan fashion tersebut, dia akan tegur. Nak potong rambut, potong bagi sama rata semua. Jangan sebelah-sebelah. Kan ada, ni budak-budak muda suka buat. Ni keliling, ni bagi nipis, nampak kulit kepala. Mai tengah ni lebat. Kadang sebelah lukis. Tulis pula ada apa-apa. Itu taklah kepada haram. Tapi ianya makruh. Sebab Rasulullah pernah tegur kerana dia menyerupai tentera musyrikin Rom. Dan tentera musyrikin Rom tu, bila mana Rasulullah menang dalam peperangan, mereka dapat ditawan, awal-awal sekali Rasulullah suruh potong rambut mereka. Bagi elok-elok. Sebab orang yang potong rambut tu sebenarnya tak elok. Tak elok. Mungkin bagi orang yang berfashion, dia kata yang tu cantik nak. Sebenarnya tu tak elok. Saja tang sini bagi nipis. Kan kata orang lelaki je, budak perempuan pun ada nak. Budak perempuan pun ada potong rambut lagu tu. Hak yang perempuan nak jadi lelaki. Kan? Macam tu. Itu di antara benda yang makruh. Kenapa? Yang Rasulullah suruh jaga. Muliakan rambut. Orang yang ada rambut ni, muliakan rambut. Di antara kemuliaan yang Rasulullah suruh letak kepada rambut yang ada di atas kepala kita, tak kiralah kita orang perempuan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tak menjadi salah kalau kita nak potong pendek, pasal nak senang jaga. Benda duduk di dalam tudung, kalau panjang, takut tak terjaga. Kadang-kadang bila rambut kita basah, kita terus pakai tudung. Pertama, dia nanti berbau. Kedua, dia berbuah. Lepas dia berbau, dia berbuah. Betul tak? Buah tu bukan senang-senang nak kait, no? Bukan senang-senang nak kait. Melainkan gunting saja. Dia buah tu lah penyebab di antara bau. Tu yang mana boleh tak kalau kita orang perempuan nak potong? Boleh. Boleh kita potong. Cuma jangan sampai cukup bagi botak saja. Dan jangan sampai orang dalam rumah tak kenal yang mana satu ayah, yang mana satu mak. Jangan sampai menyerupai lelaki. Tapi alhamdulillah, perempuan wanita muslimah terkenal dengan auratnya kan. Jadi bila dia bertudung tu, rambut dia panjang mana pun orang tak tahu. Kemudian hadis 36, hadatsana Hasan bin Arafah qala hadatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abi Ala al-Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghiban. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Humaid bin Abdurrahman, menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Humaid bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya hanya sekali, sehari sekali. Sehari sekali sahaja baginda sikat rambut. Maknanya janganlah sikat sangat-sangat, ataupun ketika mana rambut tu kerosot baru sikat. Janganlah duk sikat rambut duk elok-elok pun tak lagi sikat. Adakah kita tengok ayam kaki sikat rambut ni? Tak lagi sikat rambut, tambah dia tengok orang perempuan. Saja baru pula sikat rambut. Ini bersederhana dalam penampilan. Jangan berlebih-lebih. Kita bersederhana dalam penampilan, bukan kita nak tarik perhatian manusia. Kita nak tarik perhatian Allah. Menjaga hubungan kita dengan manusia agar orang maulah kawan dengan kita. Tak adalah kita biar rambut bagi
Sampai serengau dulu tu. Dulu punya rambut dia saja bagi tinggi tu kan. Ada sejenis sikat dia. Kan? Sikat dia tu macam tu ya. Saja tak mau nak bagi elok-elok. Itu di antara makruh tau nak. Saja bagi naik tinggi lagu tu. Pi buat di kedai bagi tinggi lagu tu. Halah. Nak? Benda ni bila kita tak belajar, kita tak tahu lah kata benda tu, okey dia taklah membawa kepada haram. Selagi mana bahan campuran tu tak haram. Kan dulu orang dulu jahil, dia suka buat rambut karan. Dia panggil rambut karan kan. Orang tua dulu lah. Nak? Orang tua lah ni dah, alhamdulillah. Dia duduk dalam tudung bagus dia. Dia nak pergi kedai pun dia cari, selalu nak muslimah. Dia cari yang tukang gunting tu. Perempuan. Sebab apa? Itulah kata nak petunjuk hidayah Allah tu sampai. Alhamdulillah. Dulu dia tak kira kedai maknya mana pun. Nah, dia pergi. Dia nak buat rambut karat. Dia tak panggil rambut kerintin. Saya tahu lah masa saya budak-budak kecil-kecil lagi. Kami suka pergi tengok rambut karan. Dia gulung rambut macam yang kita panggil benang punya. Gelung benang ada tu kan? Nampak dia gulung lalu ya. Punya busuk lah ayak tu. Kan? Saya kata ayak tu bau macam ayak kencing kuda tu. Punya busuk. Sebenarnya ayak tu tak bersih tau nak. Ayak tu tak suci. Haram. Lepas tu dia bubuh atas kepala dia. Bila dia letak atas kepala dia. Apa jadi? Dia tak najis. Nah, dia bercampur dengan najis. Tapi dia perlu tak apa nak kisah semayang. Kan? Nak semayang. Tak semayang pun tak apa. Tak ada rasa berdosa ataupun tanggungjawab. Tapi lah ni alhamdulillah no. Tak ada makcik-makcik pergi buat rambut karan kan. Okey, kalau ditanya tentang hukum. Hukum boleh tak nak buat rambut kerintin? Boleh. Dengan syarat. Campuran ayak dia ataupun rawatan tu boleh yang halal. Nak? Boleh. Dan kemudian kalau dia nak kerintin pun, kerintin dalam rumah sudah. Jangan bawa keluar. Haram, itu haram. Nah? Jadi makna dia kalau dia nak buat, contoh dia, rambut jenis cedung tu. Nak kerintin, hak rambut kerintin dan nak cedung. Tidak. Lah ni nak cerita, kita manusia ni tak pernah puas hati dengan apa yang Allah buat. Sebenarnya Allah buat tu dah sesuai dengan kita. Tapi kita yang suka nak repair. Kan? Jadi dengan izin Allah, Allah pun hadirkan kepandaian pada manusia. Hak yang kerintin nak bagi durus ada ubat. Ada cara. Dia serika kan? Serika rambut tu. Nah? Ada yang sampai terbakar pun ada. Hak yang tak mampu nak pergi serika di kedai, dia serika yang hampak rambut di atas meja serika ni. Suruh adik tu serika. Nah, dia buat lah. Buat cuma yang tengah kepala ni tak boleh. Mungkin dia bimbang kot. Terbakar kulit kepala dia. Okey. Benda ni boleh ke tak boleh? Selagi tidak ada campuran bahan-bahan yang haram, diharuskan dan boleh untuk digayakan dalam rumah dengan orang yang mahram dengan dia sahaja. Kalau yang bukan mahram, haram. Nah, tak boleh. Oh gila tu. Buat rambut kerinting mahal-mahal. Serika rambut susah payah. Tengok-tengok nak kena pakai tudung. Tidak. Habis, kedot habis dah rambut yang serika tadi tu. Kedot dah lah. Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, muliakan dia tetapi dalam cara yang sederhana. Bersederhana. Tu baginda dia kata, aku sikat rambut sehari sekali je. Macam tu juga kita kaum wanita, kaum ibu lah. Dah tua-tua dah ni lah. Ibu tok nenek dah jadi dah kan. Dalam kita sikat rambut. Kata hari ni tak sikat lagi. Start daripada bangkit tidur tadi. Tak sikat lagi. Ambil sunnah Nabi. Pergi sikat bang sekali. Kadang rasa tu sayang nak sikat rambut. Dia dulu kan. Nak. Sekali sikat dia keluar dengan sikat. 2-3 lai. Dia ikut sikat keluar 2-3 lai. Dan senang tak payah sikat lah. Nah, simpul. Tot buatlah sanggil satu tu. Kan. Ikut sunnah Nabi. Sikatlah sehari sekali.
Ya, luruh macam mana pun tak adalah tinggal kulit kepala saja. Kau mana pun dia ada juga hiasan selain dua helai rambut. Itu di antara yang kenapa Nabi kata muliakan rambut. Dan sikatlah pada selang-selang waktu. Maknanya jangan sikat sangat-sangat. Dan alhamdulillah pada cerita tentang sikat rambut ni, kita orang tua-tua ni mungkinlah kuranglah. Kuranglah bab-bab sikat rambut ni. Dia lebih selesa duduk dalam tudung kan. Okey. Kita masuk bab yang kelima. Ni cerita pasal uban. Uban ni cerita semua orang ada. Banyak dengan sikit je kan. Baik, kita tengok dah. Hadis yang ke-37. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala akhbarana Abu Daud. Qala akhbarana Hammam. An Qatadah. Qala qultu li Anas bin Malik. Hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lam yablugh dhalik. Inama kana syaiban fi sudghaihi. Walakin Abu Bakr khadaba bil hina'i wal katam. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Fokus kat situ. Rasulullah tak pernah melakukannya. Meskipun kedua pengganti baginda terdapat uban. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan al-katam. Yakni inai yang berwarna kuning. Okey, ni nak cerita tentang uban Nabi SAW. Anas bin Malik ditanya. Siapa yang tukang tanya? Iaitu Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Dia mula-mula dia nak tanya, ketika mana para sahabat suka mewarnakan rambut dengan menggunakan inai. Jadi dia nak ambil hukum daripada Anas bin Malik ni. Dia nak tanya, Rasulullah ni dulu pernah tak mewarnakan rambut? Lebih kurang macam tu lah bahasa. Rasulullah ni pernah tak mewarnakan rambut? Anas bin Malik kata, Rasulullah tak pernah bubuh apa-apa warna kepada rambut dia. Pasal apa? Dia tak ada uban. Dia tak ada uban. Sebab tu dia tak pernah berkala. Tapi berbeza, berlainan dengan dua sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Bermakna dua sahabat ni beruban. Okey, kalau kita nak tengok jarak di antara jarak umur antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Berapa jarak dia? Lupa lah tu. 10 sahabat di Jami Surga. Kita baca awal-awal tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah. Jarak 3 tahun. Kalau kata Rasulullah umur 60, Abu Bakar As-Siddiq 57. Macam itulah Jadi waktu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ketika ini baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 53 tahun. Umur 53. Kalau Rasulullah umur 53, Abu Bakar umur 50. Dalam perjalanan yang hampir-hampir sampai lebih kurang 8 km, orang dah dapat kesan ada 2 lelaki sedang berjalan ditemani 2 lelaki yang lain. Dia berkata macam mana hang boleh tahu yang tu Muhammad? Kemungkinan sebab nampak dah beruban kepala dia. Sebenarnya yang beruban tu bukan Rasulullah. Yang beruban tu Abu Bakar. Abu Bakar ni dia putih. Uban banyak. Waktu dia berjalan dengan Rasulullah, bila dah dapat tahu yang kata perempuan Ummu Salamah yang pemilik ladang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Masjid Quba. Tengok Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia terdetik dalam hati dia, mungkinlah hak tua ni Rasulullah. Tak pernah tengok gambar kan? Mungkin hak tua ni Rasulullah, hak yang uban banyak tu. Padahal yang tu bukan. Jadi Abu Bakar dia tak suka bila mana orang sangka dia Rasulullah. Sebab dia lebih memuliakan Rasulullah. Jadi
Dia nak jaga tak mau bagi orang tersilap pandang. Sepanjang perjalanan nak masuk ke kota Madinah tu, dia ambil rida dia tutup. Rasulullah macam tu. Jadi panah. Dia tutup kepala dia dan kepala Rasulullah. Bila orang tengok macam tu, orang kata tak mungkinlah Rasulullah yang nak pegang payung. Contoh. Yang nak pegang payung, tentulah Abu Bakar yang tukang pegang payung. Dia yang tukang pegang kain menutupi kepala. Agar Rasulullah tak kena panas. Bila orang tengok, oh, rupanya Rasulullah rambut hitam berkilat tu. Yang Abu Bakar ni yang putih. Rambut dia beruban. Okay. Lantas bila mana dah duduk senang-senang bersantai, dia pun ditanya, kenapa Abu Bakar ni beruban? Rasulullah jawab, sebab beruban ni dua sebab. Sebab beruban ni dua sebab. Ni semua sebab ni ada kat kita. Sebab pertama kerana ketuaan. Tua dah lah. Kan? Yang ada di depan saya ni tua-tua ke tak? Syait-syait. Tua dah. Sedap diri kan? Sebab kedua, stres, kebimbangan. Sebab kedua, stres ataupun kebimbangan. Betul saya kata. Dia main umur-umur kita ni dia suka bimbang. Benda kecil saja kot. Tapi raplah lah dia lain sangat raplah dia. Kadang-kadang sampai boleh buat tak boleh lenong. Benda duk fikir apa kan. Benda boleh settle. Tapi dia bagi dia tu satu masalah. Atau orang lain ni panggil anxiety pun boleh juga. Macam dia suka meletakkan satu benda yang kecil tu jadi besar dalam hati dia. Saya jumpa ada seorang ni, dia menangis. Saya turun pergi masak. Saya turun pergi masak. Kami duduk asrama tu. Saya turun pergi masak. Saya naik, saya tengok dia atas katil teriak. Hang kriau pasal apa pula? Memang betul-betul. Dia kata, dia ni patuh tangan. Bila patuh tangan, doktor bosemen. Lepas tu mai kawan-kawan nak yang jenis jahat-jahat. Suka duk tanda tangan atas semen tu kan. Bila dia pi tukar kat doktor tu, doktor kata jangan buat macam ni. Jangan tulis, jangan bagi kawan-kawan tulis apa pun. Jadi dia pun dah dengar doktor tu marah, dia balik duk jaga. Tiba dia lena. Dia lena mai kawan tulis. Kan masa zaman tu macam-macam lah. Kata-kata mutiara sepi itu indah lah, apa-apa lah. Tulis. Yang kita ni turun tomeh sayok sawi yang nampak langit tu saja kot. Naik-naik betul dia duduk kriau. Hang kriau pasal apa? Sakit kat tangan dek. Dia kata, ni hang tengok orang tulis pula penuh tangan aku. Benda settle dan senang je. Aku ambil kapuk kasut. Cat putih lah kan. Dia kata hang pandai. Tak usah duduk kriau lah. Benda sikit. Hak boleh settle. Tapi betul nak. Uban dia banyak atas kepala. Betul macam Rasulullah kata. Orang yang suka berbimbang pada benda yang kecil. Okey, itu cerita bimbang kita manusia biasa. Bimbang Rasulullah ada kebimbangan. Kita akan jumpa hadis di antara kebimbangan Nabi SAW. Kemudian, bila Rasulullah serta macam tu, Abu Bakar yang rambut berkemutih di kepala tu, sahabat tanya, hang bimbang apa ya Abu Bakar? Dia kata, aku bimbang pada Rasulullah. Aku memang tak aman tidur. Aku tak senang duduk selagi aku tak tengok dia. Bila aku tengok dia, aku bimbang orang bunuh dia, orang tangkap dia. Aku bimbang dia tinggal aku. Dia kira hati dia duk tinggal kat Rasulullah saja. Dia takut orang menyakiti Rasulullah. Dia takut Rasulullah terluka. Macam-macam. Itu kebimbangan Abu Bakar yang menyebabkan walaupun dia muda 3 tahun daripada Rasulullah, dia berubah lebih banyak. Kebimbangan dia terlampau banyak. Dan dia kata, dan aku lebih berbimbang ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada daripada mata aku. Ni dia pun berpisah. Ketika mana Rasulullah masuk dalam rumah, memang dia pun berpisah. Dia balik ke rumah dia pun dia tak senang duduk. Dia takut sekali Rasulullah keluar seorang-seorang. Orang tangkap, orang menyakiti Rasulullah. Dia tahap kebimbangan dia cukup tinggi. Itulah Abu Bakar. Kenapa dia rambut dia banyak uban. Dan kata Anas bin Malik, Rasulullah bagi nasihat kepada Abu Bakar. Bubuhlah inai di kepala. Bubuh inai di kepala. Iaitu yang mana disebut di sini lah. Mewarnai rambut dia dengan inai dan al-katam. Al-katam ni iaitu satu inai yang berwarna
kuning. Saya tak tahu inai ni ada berapa jenis. Nah, tapi yang daripada maklumat yang kita dapat, daun yang menghasilkan warna ada 3 jenis. Dia ada warna kuning, dia ada merah inai yang kita duk buah di jari tu, dan dia satu lagi ada warna hitam, inai hitam. Nah, dia ada ketiga-tiganya. Dan di antara ketiga-tiganya itu yang dilarang Nabi untuk kita letak di atas kepala ialah yang berwarna hitam. Dia tak bagi. Warna merah dan warna kuning boleh. Warna hitam baginda sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Kenapa? Makruh. Makruh. Awak pula makruh. Ni rambut hitam tu sedia dah Allah bagi. Itu bekalan daripada kita lahir. Nah, tapi kita menghitamkan kerana sebenarnya uban ini ia membawa satu rahmat, satu cahaya dalam kehidupan. Okey. Seorang sahabat, kita kan ada jenis uban yang jenis gatai kan? Ada uban yang jenis gatai, ada uban yang tak apa. Dia putih ke semua pun dia tak rasa gatai. Hak yang gatai tu dia kerja nak suruh cabut kan? Makruh, maknanya cabut uban makruh. Hukum mencabut uban makruh. Tapi kalau dah duduk merenyam sampai nak semayang pun tak boleh. Kan gatai yang kenyut-kenyut. Ketika tu harus. Hingga mengganggu ibadah solat. Sampai tak senang lah kerja nak duduk garu. Masa tu harus. Tapi kalau saja-saja pi belek-belek depan cermin, nampak ada cabut. Itu hukumnya makruh. Tak apa. Sahabat ni kata, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia cabut. Rasulullah kata 2 kali makruh. Pertama cabut uban tu makruh. Kedua hang baca Bismillah pada tempat makruh. 2 kali makruh. Tak apa. Kerana kata Nabi SAW, uban ni bila dia naik, dia tolong berzikir untuk kita. Kita yang penyegan berzikir ni, uban tu lagi banyak lah zikir dapat. No? Tapi kita ni tak tahan lah. Memang satu-satu kebaikan tu ada ujian, ada cabaran dia. Di antaranya gatai lah. Gatai. Dia start garu tak boleh berhenti. Dan kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, di antara sahabat yang mempunyai uban paling banyak di tengah kepala. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq ni semua. Kan kita ada tengok orang yang putih terus kepala dia. Kan? Sampai dulu orang panggil Tok Uban. Punya putih. Cantik pula tu. Alim Malik tu. Sayyidina Umar, dia ni bertumpuk-tumpuk lah kepala kita lah mungkin. Tang ni ada, tang tu ada, tang ni ada. Kata Sayyidina Umar ni, dia mungkin tak berfikiran, tak raplah sangat. Macam Abu Bakar punya raplah. Sebab dia berselerak. Tapi yang selak tang mana pun ada uban dia. Jadi dia pun Rasulullah suruh warnakan rambut. Bagi elok. Warnakan rambut. Cuma jangan dalam warna hitam sahaja. Bubuh inai. Kalau inai itu merah, merah lah. Kalau kuning, kuning lah. Disebut sini katam lah. Katam. Okey. Tengok hadis seterusnya. Ni dia ada cerita pasal uban Rasulullah ni, ada 8 hadis. Hadatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala ma adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi ila 14 sya'ratan bayda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku hanya dapat menjumpai 14 uban sahaja di rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang nak bagi tahu tadi, hadis di atas tu menafikan Rasulullah pernah warnakan rambut. Sebab saya kata Rasulullah tak ada uban. Mai hadis yang ke-38, Anas bin Malik, dia kata ada juga. Bukan kata tak ada langsung Rasulullah ni. Ada juga, tapi tak banyak. Rasulullah uban tak banyak. Kalau dicampur dengan bilangan yang ada di janggut baginda dengan yang ada di kepala adalah 14 helai saja.
Okey, sekarang kita akan jumpa hadis lain. Hadis yang ke-39, haddatsana Muhammad al-Musanna qala akhbarana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an saybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu saybun wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'. Yang ini ditanyakan kepada Jabir bin Samurah, jika Rasulullah memakai minyak rambut, uban baginda tak nampak. Namun ketika baginda tidak memakai minyak rambut, kelihatan uban baginda. Okey, kita tengok. Hadis yang berbeza-beza, periwayat atau tukang cerita yang berbeza-beza mengikut pendapat dan pandangan yang mereka saksikan dengan pandangan mata. Jadi boleh guna semua. Mereka ada dekat dengan Rasulullah. Tambah Anas bin Malik tu dia memang tidak bangun dengan Rasulullah. Makan minum dia dengan Rasulullah. Sebab tu dia boleh merakamkan banyak kisah-kisah kehidupan Rasulullah. Sampaikan uban di kepala pun dia kira. Uban di kepala pun dia kira. Awak duduk main kepala Rasulullah? Tak. Dia tak main kepala Rasulullah. Tapi dia di antara tukang sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Seorang kanak-kanak yang dimuliakan, yang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menyediakan air mandian Rasulullah, dia juga yang menyediakan perhiasan-perhiasan Rasulullah. Sebab tu dia tahu Rasulullah makan pagi banyak mana, makan malam pukul berapa, tidur Rasulullah macam mana, air mandian Rasulullah banyak mana, semua dia tahu. Dan bila ditanyakan berkenaan dengan uban Rasulullah tadi, dia juga kata tak ada. Tak ada apa tu, tak ada uban dengan sebab tu Rasulullah tak pernah berkala rambut. Hak yang ni dia kata ada juga. Bukan kata tak ada juga, tapi taklah banyak. Di bahagian pelipis lah, dia tak cerita di bahagian pelipis ni ada satu, di sini ada satu, di depan ni ada 2, 3. Dia kata di belakang ni, di belakang, betul-betul di belakang ni ada 2, 3, dia kata tak banyak. Di janggut, campur dengan yang berada di janggut mulia Nabi SAW, menjadikan jumlah 14 sahaja. Sikit lah, sikit. Tu pun ada pasal. Ada pasal. Akan diceritakan dalam beberapa hadis nanti, di antara kenapa Rasulullah ni beruban, bila dilihat uban pada Rasulullah itu menimbulkan rasa bimbang di hati para sahabat. Sebab lambang ketuaan. Memang Rasulullah dah tua. Memang Rasulullah dah tua. Macam kita baca, baru ni kita baca kitab Hidayatus Sibyan di surah Mahabbati Rasul. Cara Rasulullah bangkit daripada sujud dengan cara Rasulullah turun sujud. Rasulullah bangkit daripada sujud, ada ketika baginda tampan untuk berdiri, dan ada ketika baginda tampan untuk turun sujud. Dan ada ketika Rasulullah tak payah tampan, tak payah tekan di lantai, dia boleh berdiri terus. Dan ada ketika dia tak payah tekan dengan tangan, dia turun dengan lutut. Itu di antara sunnah baginda dalam surat. Sebab apa? Melihat kepada umur baginda. Ketika mana baginda berumur 60 tahun, sahabat Abu Hurairah merakamkan, baginda bila mana turun nak sujud, dia turun tangan dulu. Sebab umur. Bukan kerana tu sakit lah. Adalah bahagian-bahagian yang kalau kita turun lutut dulu kan, sakit lutut tu. Jadi baginda turun tangan dulu. Nak tampan agar lutut baginda tak tercedera mungkin. Dan begitu juga nak bangkit, baginda tekan dengan tangan, baru baginda angkat. Baru baginda angkat kaki, angkat lutut, angkat punggung untuk berdiri. Itu di antara khilafnya. Begitu juga cerita tentang uban ni. Yang mula-mula tadi kata tak ada uban. Lepas tu ada 14. Hadis ni bukan hadis yang turun lepas satu, lah ni juga turun lepas ni. Tak. Selang beberapa bulan, mungkin tahun. Cuma dikumpulkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Syamil Ilmu Muhammadiyah. Kita baca dekat-dekat mana satu betul. Hak ni kata tak ada, hak ni kata ada, hak ni kata 14, hak ni kata 20. Berbeza jarak dan masa.
Nah, berbeza jarak dalam masa dan mengikut pandangan perawi-perawi itu. Yang tengok bukan bila duk perisi kepala dia kira selai tu. Nah, jadi kita tak boleh kata, oh hadis ni tak betul, hadis ni maksud tak. Kita bukan penyaksi pada zaman tu. Kita pembaca dan kita mengkaji serta kita menilai. Semua ni sahih. Nah, semua ni boleh diterima. Itulah kita kata adab bila kita membaca hadis, ada adab dia. Tak boleh kata hadis ni tak betul. Tentu juga kita baca Al-Quran. Okey. Kita tengok hadis seterusnya. Hadatsana Muhammad bin Amr bin Walid Al-Kindi Al-Kufi. Qala hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar qala innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Dia abang 20 pula. Tadi 14, ni dia kata 20 pula. 20 ni 20. Nah, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 lai. Beza tak? Tambah lagi 6. Kan? Tambah lagi 6. Dia di sini dia tak sebut campur dengan janggut. Hak tadi Anas bin Malik sebut campur dengan janggut 14. Mai Abdullah bin Umar kata di kepala, uban di kepala saja ada 20. Mana satu betul? Satu kena baca bagi selesai. Kena baca bagi selesai baru faham. Tak, saya baca sebab kita nak buat satu kesimpulan, satu cerita yang mana yang benar. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shibta qala Sayyabatni. Ya, aku ni beruban. Sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ibnu Abbas ni pun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tuan hamba telah beruban." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuatkan aku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Aku menjadi tua dalam keadaan berkhidmat untuk Islam. Masya Allah Ta'ala. Okay. Bila kita campur antara hadis-hadis tersebut, daripada tak ada uban, kemudian tumbuh 14, kemudian menjadikan jumlah 20. Itu 20 yang terakhir. Itu 20 yang terakhir. Dan bila mai dah 20 lai uban tu, nampak di kalangan para sahabat. Walaupun Jabir bin Samurah kata, ketika Rasulullah bubuh minyak di kepala, tak nampak uban dia. Hilang. Hilang. Sebab diminyakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kering nampak. Nampak uban tu ada. Berapa dia nanti sembang? Berapa agak-agak? Kata Anas bin Malik, tak banyak uban dia pun kalau campur dengan janggut, ada 14. Tapi, kata Abdullah bin Umar, dia kata, kan saya sebut Abdullah bin Umar, seorang kanak-kanak yang selalu duduk dengan Nabi SAW sebab Rasulullah kahwin dengan kakak dia, Sayyidatina Hafsah. Jadi dia boleh berdampingan dengan Rasulullah sekerap mungkin. Hadis yang kita baca tadi tu, Ibnu Abbas tu Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Memang selalu duduk anak kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, selalu duduk dengan Nabi SAW. Jadi berdampingan dengan Rasulullah. Mereka ni di antara sahabat yang kecil yang boleh hampir dengan Rasulullah, boleh tidur atas riba Rasulullah, boleh naik atas belakang Rasulullah. Budak-budak. Dan Rasulullah selalu bermain-main. Dan permainan kanak-kanak ini dengan Rasulullah adalah permainan berbentuk ilmu. Dan di antara yang diisi di dalam dada-dada mereka adalah ilmu falsafah, ilmu fiqh, ilmu usuluddin. Dan mereka itu ditarbiah dengan tasawuf. Itu sahabat-sahabat yang kata ada 4 nama Abdullah.
Semua sahabat-sahabat kecil ni. Dan mereka ni yang boleh kira uban. Mereka yang boleh kira uban di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila Abdullah bin Abbas kata, aku tengok ada 20 dah. Ada 20 dah. Banyak dah di atas kepala dia. Kemudian kata Abdullah bin Umar, dalam 20 tu ada yang sekerat putih, ada yang sekerat hitam. Mana dia tak pi lagi. Dia tak pi lagi menjangkau. Kemudian Abdullah bin Abbas, dia kan sepupu Rasulullah. Dia kata, aku dengar Abu Bakar bimbang bila mana jumlah dah jadi 20 ni, nampaklah dah sikit. Jadi aku bimbang bila mana Abu Bakar As-Siddiq menangis tengok ada uban yang semakin banyak sehingga menampakkan di atas kepala Rasulullah. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, engkau beruban ya Rasulullah? Ada uban, dia kata. Kita kalau jarang-jarang yang nak ada uban tu kan, bila naik, kita akan nampak dia sebab dia jarang-jarang. Kalau hak yang sedia berambut tu kita tak payah dah, kan? Naik itu dah banyak. Tapi kalau hak yang jarang-jarang ada uban, tengok-tengok ada selai, ada 2 lai. Mungkin kau untuk kurang raflah dia kot, Wallahualam, tak pandai kata. Orang tiba-tiba kata, hang tak ada uban tu? Ada. Bukan tak ada. Ada, cuma tak banyak lagi. Hang tak ada raflah apa? Ada, awak pula tak ada, kan? Orang kata dia kadang ikut keturunan, wallahualam sejauh mana. Tapi kalau Rasulullah dia kata sebab 2 sebab tu. Pertama kerana tua, kerana raflah banyak. Raflah banyak. Wallahualam. Kita tak tahu sejauh mana. Okey. Kemudian bila mana Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sibta, dia kata, qad sibta, banyaknya uban, bimbang. Dia tengok Rasulullah banyak uban pun dia bimbang. Apa Rasulullah jawab? Saya bertani, memang aku beruban. Memang aku beruban. Dia kata penyebab aku beruban ialah Hud, surah Hud. Turunnya surah Hud menyebabkan Nabi SAW susah hati. Susah hati. Kemudian baginda baca surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Surah-surah ini ataupun di dalam hadis lain Rasulullah sebut Hud dan saudara-saudaranya. Bukan Nabi Hud, tapi surah Hud dan saudara-saudaranya. Surah yang disebut dalam hadis kita ni iaitu surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. 5 surah ini, okey, 4 surah ni duduk di dalam tersebut. Hud ada di dalam juzuk, kalau tak silap saya, juzuk 20 kemungkinan, wallahualam. Tengok lain Waqi'ah juzuk 27, Mursalat juzuk 29, Amma Yatasa'alun dengan Wa Idza Syamsu Kuwirat duduk dalam juzuk 30. Dan akhir-akhir juzuk ni adalah surah-surah yang cerita pasal kiamat. Surah-surah yang menceritakan tentang huru-hara kiamat. Surah-surah yang menceritakan tentang pembahagian manusia di padang mahsyar nanti. Surah-surah yang menceritakan di mana manusia nak ditempatkan, surga ataupun neraka. Dan Rasulullah ni bila dia dapat satu-satu surah, dia nanti mengaji surah tu, dia menghayati. Dia hayati surah tu sehingga menimbulkan kebimbangan di hati baginda, membuatkan Nabi tak senang tidur, tak lalu makan. Nabi bahkan dalam kemurungan, kesedihan bila mana mendapati ayat-ayat tersebut menceritakan tentang azab neraka, siapakah penghuni neraka. Kan dalam surah Waqi'ah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kan bila duduk cerita orang yang duduk sebelah pihak kanan, sebelah pihak kiri, itu yang di antara penyebab kenapa Nabi bila buat kerja, Nabi akan dahulukan yang kanan. Sebab Nabi akan memuliakan yang kanan kerana dalam Al-Quran dicerita yang mulia tu kanan. Yang golongan ke syurga tu kanan.
yang mencapai suratan amal untuk menyebabkan dia ke syurga itu tangan kanan. Jadi dengan sebab tu, ketika mana hayat baginda di dunia, baginda akan mendahului perbuatan-perbuatan yang baik dengan yang kanan. Sebab dia kata, Allah memuliakan yang kanan. Jadi kita yang hidup, walaupun benda tu bukan syariat, tapi Nabi kata, buatlah dengan yang kanan. Seperti mana Allah muliakan golongan yang kanan, maka kita juga dalam kehidupan kita, muliakanlah yang kanan. Waktu dia pakai kasut dengan kaki kanan, dia buka kasut dengan kaki kiri. Dia masuk masjid dengan kaki kanan, dia keluar masjid dengan kaki kiri. Itu di antara perbuatan Rasulullah. Dia pakai baju, dia akan masuk ke tangan kanan dulu. Tapi dia buka baju, dia akan tarik buka tangan kiri dulu. Kita ni sebat saja, kan? Kita pakai kain semayang kan? Bubuh kaki kanan dulu. Buka angkat kaki kiri dulu. Ibu getah dia dalam dia, perung terkewa. Kan? Okey, tapi kalau kita buat perbuatan tu, kita dapat pahala sunnah. Tarik kaki kanan dulu. Ketika mana nak buka, angkat buka. Begitu juga nak masuk dalam rumah. Buka kasut dengan kaki kiri dulu. Buka kasut kaki kiri. Kemudian diikuti dengan kanan. Itu dia yang kata Rasulullah ni bila dia baca ayat ni cerita pasal banyak tentang kanan dan kiri. Lepas tu dia ambil satu pengajaran daripada ayat-ayat ni. Di antara penyebab untuk memudahkan kita masuk golongan kanan ni, apa juga pekerjaan yang kita lakukan di muka bumi ni, beratkanlah yang kanan. Kerana golongan kanan itu dimuliakan. Kalau kita baca di dalam surah Hud, surah Waqi'ah ni memang cerita golongan. Sampai disebut ashabul yamin, ashabul shimal, kan? Di antara golongan kanan dengan golongan kiri. Tak banyak dia kata. Golongan kanan tu adalah 1/3 zaman sahabat yang al-awwalun, 1/3 al-akhirin zaman lah ni. Kemudian tapi kalau kata hak shimal tu banyak. Banyak zaman lah ni. Yang golongan kiri. Dia Rasulullah kata macam mana lah nak ubah umat aku ni, nak bagi semua duduk sebelah kanan. Macam mana lah nak buat. Maka Rasulullah pun mengambil satu ikhtiar. Iaitu setiap perbuatan di atas dunia ni yang kita buat benda yang baik-baik. Mulakanlah dengan yang kanan. Kalau tak elok tu, baru kita bagi kat kiri. Macam nak buka kasut. Pakai kasut tu mulia, nak buka kasut tu tak apa nak baik. Jadi dia kata, biar kiri tu dulu. Kan macam kita masuk dalam tanda. Dia tak nak kira apa, nak kencing punya kerana. Dia tak kira dah kaki kanan ke kaki kiri kan masuk dulu. Dia lari lah terus kan. Mana hari dia nak kira kaki kanan ke kaki kiri. Itu dia kata, perbuatan kita lebih kepada ajil. Kita suka terburu-buru. Bila terburu-buru menyebabkan kita hilang pertimbangan. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Itu dari segi pakaian. Rasulullah tak pernah pakai berdiri. Dia pakai duduk. Beradab. Dia akan duduk. Lepas tu dia pakai baju. Dia pakai baju, dia akan bubuh tangan kanan dulu. Ni kita siap-siap bubuh dua-dua belah kan? Tengok. Kita ni, tu saya kata, bila kita belajar tentang adab, Rasulullah ajak kita lebih beradab. Jangan pakai sambil berdiri. Walaupun kita pakai selak, duduk dulu, bubuh dulu kaki. Masa tu aku boleh kaki kanan, kaki kiri. Kan? Lepas tu saat lagi nak angkat dia tu baru bangkit berdiri. Ni pakai sambil berdiri kan? Dah pun betul balik lah yang mana yang tak betul lah. Yang mana yang dah betul syabas. Yang dah memang duk buat lama dah, dia kata saya lama dah beramal tu. Alhamdulillah. Tapi kalau yang jadi belasah saja ni, perbetulkan balik. Okey, itu di antara penyebab kenapa saya cerita kanan kiri ni. Ini di antara surah-surah yang dah cerita tentang kanan kiri lah. Yang menyebabkan Nabi dapat satu-satu surah tu menangis berhari-hari. Bukan turun semua sekali ayat-ayat ni. Macam surah Nabak kan ada 40 ayat. Bukan dia turun 40 sedah. Tak. Sikit-sikit dia turun mai kan. Bila dia turun mai begitu Nabi baca ni dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sedih dan menangis. Amma yatasaalun anin nabi'il azim alladhi fihim
fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kan di Allah Ta'ala cerita, amma yatasa'alun. Engkau akan ditanya berkenaan dengan satu hari. Anin naba'il azim. Hari cerita tentang hari yang paling besar. Hari apa? Nak cerita tentang hari kiamat. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menceritakan gentar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ni bila dia dapat satu-satu ayat, baginda tadabbur sungguh-sungguh. Sebab baginda ada Jibril alaihi salam. Nah, saya ambil masa sikit lah. Tetapi bila mai zaman Saidina Umar Al-Khattab. Nah, Saidina Umar Al-Khattab pernah satu hari tu jatuh pingsan bila dengar petikan-petikan ayat Al-Quran yang mana cerita tentang amalan baik bila dicampur dengan amalan yang jahat, maka kedua-duanya itu tercampur dan Allah Ta'ala akan hisap jahat tu dulu. Dan akan disiksa dulu. Bagi selesai habis, barulah diambil kebaikan. Hantar ke syurga. Ceritanya kita ni, katalah, ini pecahan para ulama. Kita mati dan amalan kita ni ada 50-50. 50 baik, 50 jahat. Jadi nak duduk taman syurga ke neraka ke nak duduk di tengah-tengah. Okay, bila ditanya kepada Rasulullah yang sedemikian, Rasulullah jawab ada di A'raf. Dalam surah Al-A'raf ada cerita pasal ni nak duduk di A'raf, melihat kepada surga betapa nikmat tapi tak boleh masuk, melihat kepada neraka betapa azab tapi takut. Namun dia ada dua-dua benda ni. Bila dikata macam ni, kita terpalit tau. Kita ni baik pada, jahat pada. Ada dalam diri. Waktu ni Saidina Umar Al-Khattab jatuh sakit. Lepas dia pingsan, dia bangkit, tak boleh nak angkat tubuh badan dia. Yang punya perkasa tu sakit kerana ayat Al-Quran. 3 hari dia tak bangun. Baca Quran. Kita ni baca ramai ayat cerita pasal neraka ke. Dia duduk seronok situ saja. Dia duduk seronok situ je. Gelak kukik. Tambah kalau baca silap sikit orang tengok gelak. Ayat tu cerita tentang neraka. Itu penyebab di antara mengapa para sahabat ni bila dapat satu-satu ayat ni beramal dulu dengan ayat tu. Untuk tempoh beberapa lama, lepas tu sambung. Kita mengaji dah ni berebut nak bagi habis cepat. Kan? Salah tu. Berebut nak bagi bila lah nak habis ni. Tak apa, tak habis pun tak apa. Janji baca surat-surat. Janganlah setengah orang dia fokus mengaji, kira nak bagi khatam. Kita kena bagi faham. No? Walaupun kita ajam, kita bukan orang Arab, faham sekadar yang kita mampu saja. Kita mungkin tak boleh faham macam Rasulullah faham. Kita mungkin tak boleh faham seperti para sahabat. Sahabat tu Rasulullah cerita kat mereka. Rasulullah tu Jibril cerita kat mereka. Jibril tu ilham daripada Allah terus. Kita ni hak yang lapis baru duk belajar daripada satu guru kepada satu guru. Jadi ambil faham sekadar yang termampu sahaja. Itu kata Rasulullah. Dia tahu siapalah kita ni bukan bahasa kita pun. Tapi ambil faham sekadar termampu. Okey, setengah orang dia tak faham langsung tentang Al-Quran. Tapi belajar taranum. Bukan saya nak kata belajar taranum tu tak baik dah. Sebab Rasulullah pun kata, bertaranumlah kamu ketika membaca Al-Quran. Sebab dia boleh menghiburkan hati kamu. Sungguh, kalau orang yang pandai berlagu ni, dia baca Quran, orang yang mendengar pun terhibur, dia yang membaca pun terhibur. Tidak? Kalau hak yang tak berapa nak bertaranum ni, dia sendiri dengar pun dia tak syok, tambahlah orang dengar. Aku ni baca betul ke tak betul? Aku rasa macam tak betul, tapi tak ada guru yang nak tegur. Dia seorang-seorang. Pipi mengadap dengan guru, memang tak betul pun. Baru tahu. Bila kita baca hak yang tak elok, dia jadi lebih tu. Tapi, kalau bacaan kita betul, kita tak faham lagi apa dia. Wajib belajar taranum ke wajib bagi faham? Wajib bagi faham. Yang sampai tak faham apa, tak duduk nak pergi berlagu. Lagu je yang boleh. Tapi yang tak faham apa-apa, pergi. Wajib bagi faham. Ini email daripada Allah ni. Al-Quran ialah ayat daripada Allah. Surat daripada Allah. Kalau nak baca email, kalau nak baca surat, nak bagi faham tak? Wajib bagi faham. Baru hantar dia nak kata apa kan?
Kita duduk tak duduk, dapat duduk lah, tersebutlah kisah. Apa? Nah, itu yang katakan di antara keduanya. Sebab ada yang tanya, dia ni nak pergi belajar Taranum. Sampai apa puan tak erti, yang bagi faham sikit. Bagi faham. Dan ni ada makna, dia boleh duk baca mana. Baca. Makna boleh baca. Faham yang lain. No? Faham lain. Makna semua orang boleh baca. Tidak semua alim tafsir. Kan? Kita tafsir macam-macam bahasa. Itu di antara kenapa surah ni bukan banyak ni saja. Cuma yang Nabi sebut. Ni surah-surah ni lah yang menyebabkan aku ubat. Aku berubat. Kerana kebimbangan. Itu yang dikatakan stres. Tekanan ke atas Nabi dengan sebab turunnya surah-surah sedemikian itu menyebabkan Nabi selalu menangis. Bahkan kadang-kadang bangkit pagi sampai ada kesan air mata di wajah dia. Kata Saidina Anas bin Malik, aku bawakan air untuk baginda basuh. Nampak berkesan air mata kering ke, mungkin tidur dalam tangisan. Sebab apa? Sebab surah ni. Kita baca surah tak tahu apa, tak teriak apa nak. Ya Rasulullah kan, tengok para sahabat gentar hati mereka bila dibacakan Al-Quran. Ada yang jatuh sakit. Hebatnya Saidina Umar Al-Khattab tu, tapi dengar ayat Al-Quran jatuh pingsan. Kita tak pernah sampai tahap tu lagi tu. Allahu Akbar. Betapa berbezanya kita dengan para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti kita akan sambung bulan depan. Sambungan hadis yang ke-42. Haddatsana Sufyan bin Waqi'. Ke-42. Betul 42. InsyaAllah haddatsana Sufyan bin Waqi'. Masih lagi di dalam bab uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lepas ni jangan cabut uban anak. Kalau tak mudarat, kita cabut. Tak apa beruban tu. Dia turun berzikir untuk kita. Tambah orang yang bukan sepatutnya naik uban. Makna dia umur baru dalam belasan tahun atau mungkin 20-an. Bukan sepatutnya dia beruban. Tapi ada selai. Jaga selai tu. Dia turun berzikir untuk kita. Tambahkanlah banyak lagi zikir Allah. Padanya insyaAllah lepas ni jangan cabut. Siapa yang duk rajin kadang suruh cucu main saat cabut uban. Gatai. Kalau dulu dia nanti bagi kapur. Kan? Dia bagi kapur, dia tahan cabut saat gatai suruh-suruh ni. Kita pun cabut tu sampai dia terlena. Dia cabut uban dia tu Tapi kalau mudarat, tak mudarat, makruh. Dibenci. Wallahu a'lam. Ya. Okey, baik. Terima kasih Kak Ju. Uban tu dia tolong zikir untuk kita. Tapi kalau kita inaikan dia, dia tak kalau putih dah Kak. Dia terus. Jangan cabut saja. Dia terus berzikir untuk kita. Atas nama Allah Ta'ala. Jadi sunat. Kalau kita berinai, rambut kita dapat pahala sunat. Sebab Rasulullah suruh sahabat-sahabat berinai. Walaupun Rasulullah tak pernah letak inai di atas kepala dia. Ya, silakan Puan Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih. Ni di antara peninggalan Nabi SAW. Diceritakan. Ni cerita tu sebenarnya ada dalam hadis dah. Hadis mutawatir. Diceritakan tentang Khalid Al-Walid yang berkumpul dengan para sahabat. Katanya dia pun sebenarnya balik daripada perang.
Dia ni waktu sampai di satu tempat persinggahan, dia buka serban dia terus. Dia buka, mungkin dia letak di atas batu dan daripada batu tu melorot. Serta dalam hadis tu kata melorot tu serban tu ke bawah. Melorot balik sana. Jadi dia dah lepas duduk tu terus sembang dengan para sahabat, baru tengok serban dia hilang. Lantas dia pun cari. Dia cari serban dia. Sahabat-sahabat pakat tanyalah. Awak yang susah sangat sampai rombongan tu tak berjalan. Tak berjalan. Dia tak mau berjalan. Dia kata pasal apa? Dia kata serban dia hilang. Susah apa? Dia kata cari yang lain lah. Jomlah kita balik. Dah lama dah kita keluar ni. Ajak balik. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh je. Pasal apa? Dia kata paling berharga serban tu. Sebab di dalamnya ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasad baginda takkan hancur di mamah bumi. Takkan jadi tanah. Walaupun selai rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dia kata, aku pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi ada sehelai rambut tu, aku rasa baginda dekat dengan aku. Maka dia kata, aku jumpa sehelai rambut tu, dia jumpa sewaktu mana Nabi bercukur. Dalam sejarah baginda bercukur. Nabi bercukur ni, Nabi bercukur sekali di dalam peperangan Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, Nabi bercukur sekali. Nah, dengan sebab Nabi tak boleh masuk buat umrah. Jadi Sayyidatina Aisyah nasihat kepada Nabi, tahlullah kamu. Dan kemudian masa tu rambut Nabi panjang. Dia pun bertahlul. Dan waktu ni kan rundingan damai ni dia perkiriman Khalid Awalik yang berunding. Jadi waktu ni Khalid Awalik sampai tengok Nabi dah tak ada rambut. Bermakna Nabi dah pun bercukur. Nabi bertahlul, tahlul ikhtisar tu kata. Jadi ketika mana rombongan, ringkas cerita, rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni balik ke Madinah, ada helaian rambut Nabi yang diangkat. Yang diangkat oleh para malaikat. Bawa rambut-rambut Nabi tu. Dan dia dapat selai. Dia dapat selai. Bila dia dapat selai, masa tu yang lepas, tak sampai tahun depan dah, lepas 2-3 bulan dia terus masuk Islam. Khalid Awalik dia masuk Islam dengan kerana selai rambut tu. Bila waktu dia tengok rombongan Nabi pun berjalan, rambut itu diangkat oleh para malaikat. Sebab kemuliaan. Apa juga yang ada pada jasad Rasulullah itu mulia. Saya tak boleh baca hadis ni. Baca dulu masa ni lah. Sesungguhnya apa yang ada pada jasad Rasulullah itu mulia. Bila mana dia tengok rambut tu berebut-rebut dibawa oleh malaikat ni, terangkat. Dia mungkin tak nampak malaikat, tapi terangkat naik. Dia ambil selai dengan izin Allah. Allah bagi kat dia selai. Dan selai itulah penyebab dia masuk Islam. Dia bawa semua ahli keluarga dia pindah ke Madinah dan dia pun bersyahadah. Dia habaq dekat Rasulullah. Nah, dia bagi tahu kepada Rasulullah. Tu yang lepas tu yang pada saat yang ada cerita Rasulullah berbekan, dia tak tanah, dia minum. Nah. Sebenarnya apa yang ada pada Rasulullah itu ada satu kemuliaan. Sebab tu dia cari sampai jumpa. Dan sebenarnya jumpa nah, akhirnya jumpa. Dan memang rambut Rasulullah tu tersimpan rapi di sebalik lipatan-lipatan serban tu. Dan dalam sejarah merakamkan, waktu dia wafat, dia wasiat agar dia dikebumikan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Puan Ajar atas perkongsian. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Salam sak. Okey, good. Okey.
Okey, okey. Terima kasih. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nah, hikmah. Hikmah kita kata, nah, apa rahsia? Apa Allah Ta'ala jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia yang cukup sempurna. Paling sempurna. Tapi tak pandai baca, tak pandai tulis. Pada fahaman kita, orang yang tak boleh baca, tak boleh tulis tu memang paling rendah lah. Nah, saya ummi, buta huruf. Nah, macam kita kata dia tak ada pelajaran lah, kan? Bila tak boleh baca, tak boleh tulis. Kenapa dalam kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba tak ada dua benda ni? Adakah satu tu dah? Dan kan dia suruh kita belajar. Dia suruh, para sahabat pun dia suruh belajar, baca betul. Belajar betul. Nabi boleh tak nak belajar? Dia boleh belajar walaupun dia susah. Dia boleh belajar sebab Allah Ta'ala tu maha alim. Allah Ta'ala boleh campakkan terus. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bagi dia boleh baca dan dia boleh tulis? Sebenarnya ni satu mukjizat juga. Tak boleh baca Nabi, bukan kita. Tak boleh baca Nabi dan tak boleh baca tulis, tak boleh tulis Nabi adalah satu mukjizat. Pertama, untuk menafikan dakwaan orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad tu cipta Al-Quran dengan akal dia. Mengatakan Muhammad tu dia cipta ayat daripada Taurat, daripada Injil, dia sebut dalam ayat dia tersendiri. Dia kata Al-Quran. Sebab orang-orang Yahudi mau ayat-ayat daripada Allah ni turun macam turun dekat Musa. Seketui. Turun macam turun dekat Isa AS. Seketui. Pasal apa Muhammad turun sikit-sikit? Pasal dia baru duduk cipta. Bagaimana baginda nak cipta ayat daripada Taurat sedangkan baginda tak boleh baca? Macam mana dia nak cipta ayat daripada Injil sedangkan dia tak boleh baca? Macam mana dia nak karang sendiri sebab dia tak boleh tulis? Rahmat. Menafikan kepada puak-puak musyrikin dan puak-puak Yahudi yang kata Nabi cipta sendiri. Lepas tu dia kata dia penyair. Penyair ni dia kena mencipta. Macam mana baginda nak mencipta, dia nak baca pun tak boleh. Dia nak tulis pun tak boleh. Melainkan apa yang diilhamkan terus di dalam dada baginda. Itu saja yang keluar. Itu sebab dia kata, aku tidak akan berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Macam mana aku nak tulis? Macam mana aku nak cedok ayat, nak ciplak lain? Kerana aku tak pandai baca, tak pandai tulis. Satu rahmat, betul tak? Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi kalau kita, satu bala lah, no? Kan tak boleh tulis, tak boleh baca, susah jugalah kan? Susah jugalah zaman kita lah ni, no? Okey, Puan lah? Okey, Kak Faridah, silakan insyaAllah. InsyaAllah. Nah. Buah tak kepala. InsyaAllah tak lurus nak. Satu fatwa. Fatwa sahabat kita kongsi. Tak mau bagi lurus rambut. Ambil bunga cengkeh. Okey, bubuh. Bubuh dalam teh. Okey. Baik, terima kasih sahabat Google Meet. Ni ada kawan kita share. Tak mau bagi lurus rambut. Rendam bunga cengkeh dalam 5 kuntum, 4 kuntum, 6 kuntum tu. Sampai ayak tukar jadi warna coklat. Bubuh di kepala. Okey, insyaAllah terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Okey, satu lagi soalan. Soalan. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita nak baca Al-Quran dalam bahasa Arab, kita tak makna. Jadi kita suka baca tafsir dia. Sebaik-baik, baca ayat dia, kemudian baca tafsir. Baca ayat, baca tafsir. Jangan terus baca tafsir.
Baca ayat untuk dapat pahala pada ayat tersebut. Sebab setiap satu huruf itu ada pahala. Berbeza kalau kita baca tafsir, huruf dia tak ada pahala. Jadi kita baca Al-Quran, kita tafsir, kita baca tafsir. Kita dapat 2 pahala, no? InsyaAllah, Kak Ana. Okey, Kak Ana, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi, duduk dalam kereta ni. Boleh tak kita pakai inai yang dijual melalui online tu Ustazah? Okey, baik. Boleh tak kita pakai inai yang dijual online ni, Okey. Kita ni nak beli apa juga, kita kena tahu kandungan dia. No? Kita kena tahu kandungan dia. Sebab tu pentingnya satu-satu produk tu, dia tulis kandungan dia apa kan. Sampaikan kod kandungan khinzir pun ada kan? Okey. Bila kita yakin dengan kandungan dia tu suci, dan dia buatan dia memang betul-betul inai, boleh kita pakai. Yang orang dia online tu. Apapun kita yakin dahulu. Yakini dahulu. Tengoklah pada kandungan dia tu akan bahan-bahan campuran dia. Sekian apa yang dia campur. Kita percaya di atas kejujuran dia. Tapi kalau kita ditipu, mungkin kita ditipu, disembunyikan bahan campuran tersebut, mungkin ada sesuatu yang syubhat dan kita tak tahu. Dia tak tulis pun. Kita pun beli. Benda ni andai berlaku pada diri kita, kita mempercayai, meyakini kesucian dia, kita tak berdosa. Kita tak berdosa. Boleh kita gunakan kerana kita memang bergantung penuh pada bahan campuran dia. Sedangkan ada campuran tersembunyi yang dia tak nyatakan. Kalau kita dah terguna, maka tidak berdosa. Tapi sejauh mana kejujuran seorang peniaga dalam meletakkan bahan campuran dia? Sejauh mana? Nak ambil satu jalan yang lebih selesa, tak usah belilah online tu. Tak usah belilah online punya campuran tu. Dia cari pokok inai, bubuh di atas kepala. Itu yang terbaik lah. Nak selesa. Tapi kita ingat, nak selesa, nak mudah. Kan bila mudah tu main-main dia ada ni, kita pun tapuk-tapuk je atas kepala kan. Jadi kita yakin. Kita yakin dengan kesucian dia, insyaAllah boleh pakai kat Ana. Saya kata lebih mudah lah. Bagi pendapat saya yang jahil ni, lebih mudah, ambil terus lah. Ataupun belikan di Mekah yang dia pergi serbuk inai tu. Balik main bancuh tu. Bancuh dengan ayat 5. Bancuh dengan ayat 5. Pokok ayat 5 orang tu, biar semalaman, esok bancuh. Pagi Jumaat tu, tempek lah. Kan? Pagi Jumaat bukan nak macam main setiap minggu kan? InsyaAllah itu yang terbaik. Kak Nana, sedikit perkongsian. Okey, baik. Okey, tanya soalan sahabat lagi. Tentang pakai inai. Pakai inai ni harus sebenarnya. Inai ini dia adalah perhiasan wanita yang boleh diperlihatkan. Orang boleh tengok. Dia tu masuk cincin. Namun jangan pakai melampau-lampau. Yang nak ucap sampai ke siku. Pelik-pelik tu janganlah. Boleh pakai, harus pakai. Nak bubuh, nak ukiat-ukiat atas ni sikit-sikit boleh. Jangan teruk-teruk sangat sampai tak nampak apa. Boleh pakai inai. Okey, ada orang kata kalau tak ada suami tak boleh pakai inai. Ada suami boleh pakai. Sebenarnya tak ada suami ke boleh pakai. Yang tak boleh pakai ketika tak ada suami, dalam edah tak boleh pakai. Haram. Dalam edah, kalau dia pakai inai, edah ni edah haram. Tapi suami dah mati, dia nak pakai, tak apa, boleh pakai. Bukan kata dia nak menggoda orang, tapi katalah setengah orang tu nak melinai bodoh lah. Tak pandai nak kata apa. Tapi boleh pakai dah. Inai di antara pemakaian yang harus tabarus seorang wanita. Wallahu a'lam. Abino? Saya sudah dulu yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة. اللهم انصر المسلمين والمسلمات على القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.